Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli ala Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Yang mulia kepada Nayuk Tesa Menteri Ampetakbai dan juga kepada Profesor Madya Dr. W. Amreh dan juga Dr. Fakhruddin, Cikgu Nasir, Ustaz Sayuti dan Imam Khatib Bila dan juga kanak-kamakan dan ibu-ibu bapa-bapa yang saya tak nampak malam ni. Tak ni nampak kok dok bawah bonak atas ni tak nampak. Nampak gelap habis. Alhamdulillah. Satu program yang agak baik khususnya orang Tabah ni dia minat dengan ngaji dan melalui ceramah agama. Dan saya malam ini saya pilih duduk cacing lah, kan duduk congok doh saat ni. Saat ni mari di Sungai Padi. Lagi duduk congok situ, kata mari Tabah duduk cacing pula. Setelah lagi lah kelik tidur lah. Alhamdulillah, muslimin yang dirahmati oleh Allah. Bulan yang kita duduk ni ialah bulan Syaban. Hampir-hampir nak masuk bulan puasa. Dan bulan Syaban yang kita duduk ni, bulan yang kita tahu kata Allah Ta'ala nak akad amalan kita. Allah Ta'ala nak akad amalan kita dalam masa setahun. Kerana berdasar hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah Ta'ala akan amalan kita ni 3 kali, 3 masa. Yang pertama akan melalui harian. Hopese ambil selalu. Mana setiap hari ni 24 jam ni Allah Ta'ala akan amalan kita 2 kali sehari. Yata'aqabun fikum malaikatun bil laili wa malaikatun bin nahar. Silih gati masuk wen lah kita kata supaya dengan corobo dah. Corobo masuk wen. Malaikat ni ada masuk wen di antara 2 golongan malaikat. Wa yajtami'una fi salatil fajri wa salati al-asri. 2 golongan malaikat ni jumpa pada waktu semaya asar dan semaya subuh. Thumma ya'ruju alladhi batu fikum fayas'aluhum rabbuhum. Malaikat hodok jaga kita pada waktu malam ni, dia turun pada waktu asar, subuh kat dia naik. Hak jaga kita pada waktu tengah hari, dia turun subuh, lepas tu pada waktu asar dia naik. Nah, 2 golongan malaikat ni. Lepas tu fayas'aluhum rabbuhum, Allah Ta'ala tanya malaikat, sedekah Allah Ta'ala tahu, kaifa taraktum ibadi, hei malaikat, golongan hak naik pada waktu asar, golongan hak naik pada waktu maghrib, kaifa taraktum ibadi, bagaimanakah awak tinggal hamba saya duduk bumi ni? Fak kita belaka lah. Fayaqulun taraknahum wa hum yusallun wa atainahum wa hum yusallun. Allah comel ya. Malaikat hak royak kepada Allah Ta'ala, girengan kepada Allah Ta'ala, kata pada waktu subuh tadi kawan gi dia duduk semaya subuh, dan pada waktu asar ketika nak naik tadi duduk semaya asar. Hak kita bosannya malaikat ringan kepada Allah Ta'ala, dia kata waktu subuh tadi duduk alaikan selimut lagi. Pas waktu asar pakai seluar pendek unggah pergi padai dah nak main bola. Kena lagu tu sudah. Malaikat ringan kepada Allah Ta'ala lagu tu sudah lah kita. Ni 2 cuang dalam masa sehari.
Dan selagi muslimin yang dirahmati oleh Allah, masa yang Allah Ta'ala akad masa minggu seminggu sekali ni amalan kita Allah Ta'ala akad. Saat ni Cikgu Nasir suruh kecek bak kubur, kata kita kecek bak dunia dulu, lepas tu kita kubur lagi. Nah, nak kubur lalu dah pakat takut pakat lari. Hari Jumaat ni idza kana yaumul jum'ah, apabila sapanya hari Jumaat, waqafatil malaikatu ala babil masjid. Hari Jumaat hadis lain tu boleh mengatuk dah apa ustaz pun. Nak baca hadis lain, hak ni hadis kita baca ustaz lagi. Dia kata tu'radul a'malu fi kulli yaumin khamisin wa itsnaini. Allah Ta'ala pendek akad amalan pada hari Khamis dan pada hari Senin. Fayaghfirullahu fi dhalikal yaum likulli imri'in la yusyrik billahi syai'a. Selama mana kita tak syirik dengan Allah, Allah Ta'ala pun dosa kita. Senin Khamis, Senin Khamis, Allah Ta'ala akad amalan kita di dalam minggu tadi. Allah Ta'ala akan ampun dosa kita selama mana kita tidak syirik dengan Allah. Wa baina akhihi syahna, dan kita tidak balah. Allah sedihnya kalau kita kelih di dalam YouTube ni, di jalan kita ni khodok balah main bola. Allahu Akbar. Dalam bulan Syakban ni dengan sebab bola tadi balah berambak lari kamkam. Makan tak ada bumi lagi. Jadi walaupun pihak perkenaan sendiri dia minta maaf, tak bacalah di dalam Facebook dia tulis tadi dia minta maaf lah. Tak apalah, alhamdulillah. Tapi ini satu orang panggil satu benda keaiban lah bagi orang Islam di dalam bulan Syakban ni, kita balah dengan sebab bola. Balah dengan sebab kalau kita kata demo kok Chiang Mai Chiang Rai balah nasabah dia mabuk. Tapi kita orang segadega ni mabuk dengan sebab bola, kita duk balah bukan dia. Pasal tu saya kata slogan hak kata main bola balah biasa ni ustaz kena buat. Ada setengah-setengah budak warung dia main bola kalau tak gocoh tak boleh ustaz, tak sedap. Ayatnya jadi. Nah, saya kata hari ni slogan main bola kena gocoh ni tak ada. Main bola nak saing tak apa. Kalau kita kata wairung tu dia darah panah, tapi hak besar-besar belakang dah, hak 30 40 duk berambak daripada bola ni, Allahu Akbar. Bagaimana kalau kita nak jawab pada Allah Taala dalam bulan Syaban kita duduk balah? Bagaimana kita nak jawab pada hari Khamis hari Senin dengan Allah Taala kita duduk balah? Bosannya malaikat naik hari Khamis kemarin, hei malaikat, lagu mana orang kawasan tu duk balah pada bola. La ilaha illallah. Jadi benda pesen ni tak cukup. Nah, akhlak untuk nak tunjuk walaupun benda tu dia minta maaf dah walillahilham. Comel lah orang minta maaf dia comel. Tapi Facebook dia pergi jauh. Pergi jauh tadi orang pandang kepada orang Islam tadi, itulah orang Islam kita. Muslimin yang dirahmati oleh Allah. Sehingga Allah Ta'ala kata kepada malaikat utruku hadzaini hatta yastaliha. Hei malaikat tak sah tanda ke dia, kata Allah Ta'ala pun dosa malaikat dia baik dulu. Tu syarat daripada Allah Ta'ala nak ampun dosa dalam bulan Syakban ni dan hari Senin Khamis ni pun bukan malam nisfu Syakban. Hei malaikat tak sah ampun dosa dia hatta yastalihan, sehingga dia baik. Hari ni peluang besar untuk kita kena baik untuk nak dapat promotion keampunan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini hak minggu adapun hak tahun ni ialah bulan Syaban, hak kita duduk hak nak kecek ni. Dan nak kecek dalam bulan Ramadan hak kita duduk ceramah kat ni. Usamah bin Zaid tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, apakah sebab Nabi banyak puasa dalam bulan Syaban ni? Nabi kata zalika syahrun yaghfulun nasu an. Manusia terlupa, lalai. Galik telajak nak terima bulan Syaban tadi sehingga tak ada nak puasa.
Hari ni kalau kira puluk nak hari, kadang-kadang 2, 3, 4 sehari, nyemari gomo boleh Syaban habis. Panas demo ni. Cari kis tak saya puasa belaka tu. Tak apalah kita niat kata, pergi terima sahutan saudara boleh pala juga. Duduk situ lah. Nah. Jadi Nabi puasa banyak dalam bulan Syaban ni ialah bulan yang manusia lalai. Lalai tak tahulah dalam negara ni kedai penuh. Belum pada nak raya seharinya pergi makan juga. Supaya kata tak boleh makan dah esok. Penuh kedai. Dan satu alasan pula Nabi kata, wa syahrun turfa'ul a'malu ila rabbil alamin. Bulan yang Allah Ta'ala akad senara kita dalam masa setahun pergi jumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa uhibbu an yurfa'a amali wa ana shaimun. Nabi kata Nabi ingin, Nabi suka supaya Allah Ta'ala akad amalan Nabi berada dalam keadaan puasa. Muslimin yang dirahmati oleh Allah, hari ni alhamdulillah orang tabah kita ni, hari tu start pergi sana, amuk weti duduk sana, pak cok kereta tu mari kelih weti sebelah ni tawon dia rasa tak berhenti dah ceramah ni. Malaikat ada covid tak ada arah lah. Kalau tak ada covid, kalau kelih weti ni boleh batal main lagi lah. Tapi juga yang panggil dikir lah. Aku panggil dikir tak weti ni padai. Jadi ini tanda kata persiapan kita nak masuk dalam bulan Ramadan. Bulan Ramadan ni pasti kena ada buat persiapan. Kita nak motong kena tahu asal pisah lagu mana. Kita nak jahit kena tahu bubuh jarum lagu mana. Begitu juga puasa. Kita tak boleh masuk puasa tanpa berilmu. Nak ngaji, nak pergi tadah kitab supaya nak pondok kita tak ada masa dah. Melalui ceramah-ceramah yang kita buat je lah. Melalui YouTube yang ada di dalam TV, di dalam telefon kita. Untuk nak tambah ilmu kata dalam bulan puasa yang kita nak masuk tahun ni nak masuk pasal mana? Karena kita tak boleh masuk bulan puasa ni dengan keadaan kita rugi. Raghima anfu rajulin, ruginya seorang lelaki, celakanya seorang lelaki, adraka Ramadan walam yughfar lah, masuk dah bulan Ramadan tapi tidak dapat keampunan Allah. Boleh puasa 30 hari dah tapi Allah Ta'ala perakat, cula perakat kata raya esok masih lagi kita duduk gelomok dengan dosa dan tidak dapat keampunan Allah, rugi. Kerana bulan puasa ini adalah anak kunci kepada syurga. Supaya dengan mak kita juga. Kita ada mak, kita ada pak ni, pada masa mereka duk hidup dan dengan kita cara kalah. Kerana kedua-dua itu adalah anak kunci dua untuk nak bagi kepada syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga pada malam ni dan pada kali ni pihak berkenaan pungut untuk nak buat derma, untuk nak beli tanah kubur. Kata ulama, tanah kubur ini adalah ma'alimul Islam, tanda keislaman. Saya pernah diberi soalan. Dia kata kalau kita pergi satu tempat yang kita tak tahu kiblat kok mana, kita nak tahu mana kiblat, guna app telefon. Misalnya kalau tak ada telefon, dia kata kita kelih kubur, kerana biasanya kubur tadi menanda kata kiblat duduk kok mana. Kalau di Mesir, lambang buah gutung dia yang ada bulan. Setiap masjid di dalam negeri Mesir tadi, lambang di atas buah gutung dia menunjuk kata kiblat duduk kok mana. Begitu juga umah kita. Ulama kata kalaulah kita tak tahu kiblat, masuk di dalam satu tempat kita kelih kubur, kerana mayat dihadap ke lakuk belakang. Itu tanda kata pentingnya kubur di dalam hidup kita, bukan sekadar orang duduk dalam dak. Bahkan di atas dunia ni pun kita dapat pedah dengan kubur tadi.
faedah untuk nak beribadat dan faedah untuk bui kesedaran kepada kita. Hari ni manusia duduk keadaan yaghfulun nas, manusia galik. Allah Ta'ala tegur banyak manusia tak sewi galik. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman, la tulhikum amwalukum, jangan sekali-kali harta, anak, pangkat, penyokong, rakyat menyebabkan kita lalai daripada mengingati Allah Subhanahu wa taala. Wa man yaf'al dhalika fa ulaika humul khasirun. Siapa dengan sebab apa-apa sebab sekalipun tak mengingati Allah taala, orang ni orang rugi. Pasal tu dalam bulan Ramadan, bulan yang 24 jam mengingati Allah, futihat abwabul jannah, pintu syurga dah buka. Allahu akbar. Futihat abwabul jannah, pintu syurga buka. Segala amalan tadi supaya dengan air derah wagi kepada kita pergi pada syurga Allah Subhanahu wa taala dalam bulan Ramadan. Wa ghulqat abwabun nar, dan pintu neraka Allah Taala tutup. Dah tutup segala pintu neraka. Segala kejahatan amalan dalam bulan Ramadan tadi tidak terbuka sangat. Maka tahniah kepada orang puasa tahun lepas, dan dengan sebab puasa dia boleh tinggal maksiat. Dengan sebab bulan Ramadan dia boleh jauh daripada maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, tak berani nak buat. Nak ngopak ke demo tak berani kata bulan puasa. Nak makan barang haram tak berani, takut puasa kuruh. Misalnya. Alhamdulillah. Tapi di dalam masa sama ni ada juga orang yang tidak ada bui kehormatan dalam bulan puasa. Wal'iyadzu billah. Muslimin yang dirahmati oleh Allah, dengan sebab kubur. Ustaz ceramah ni mula tu weti duduk situ, mari duduk sini, apa kubur duduk tepi tu. Nah, dengan sebab ada kuburnya kita dapat. Allahu akbar. Nabi kata kuntu nahaitukum an ziyaratil qubur, an ziyaratil qubur. Nabi larang dulu ziarah kubur. Tapi dengan ziarah kubur tadi boleh kita ingat pada hari akhirat. Boleh kita tahu kata ini tempat yang kita kena duduk satu hari nanti. Rumah yang kita bina comel molek baik, waktu baik yang dibuat oleh setapanit, arkitek, comelnya dengan besinya, dengan gapo comel, bismillah, masya Allah. Tapi satu hari nanti kita tinggal juga rumah tu. Terkadang kita dok mikir nak buat lagu mana rumah kita ni, tempat yang kita nak tinggal, tapi comel tak pernah mikir kata kita satu hari nanti kena masuk dalam kubur. Saya dengar Dr. Fakhruddin kata saat ni di negara-negara Arab kena beli. Betul. Kubur di negeri Arab dia panggil kubur untuk crop crew, untuk keluarga. Di Mesir ni kubur dia tak tanam bawah tanah, khususnya kawasan yang air banyak, kawasan kok Sungai Nil. Nah, kok delta dia panggil, kok Sungai Nil, Domiat, Mansurah tadi tak boleh tanam bawah. Lalu dia buat kubur di atas, dia buat angan semi, siapa mati masuk dalam tu, habis masa dia kira kata mayat dah hancur, bubuh orang lain pula. Kadang-kadang satu lubang tadi cukup bubuh mak, bubuh pak, bubuh adik-beradik situ. Dan terkadang pula kena beli. Kita nak pergi tanam kubur kat saya tak boleh, tak ada tempat. Alhamdulillah kita hari ini kita bericak kubur kepada generasi-generasi yang lagi akan datang. Terkadang kita kata bericak kubur ni pahala tak banyak supaya buat masjid. Memang buat masjid ni dia ada kelebihan dia, dan dalam hadis Nabi, dan buat kubur ni pun adalah wakaf, sedekatin jariah juga, sebagaimana Dr. Wan Amrai baca saat ni. Sedekatin jariah. Kadang kita buat masjid ni mau tak masuk pun banyak, tapi buat kubur ni ramai masuk dah tak tubik-tubik dia ni.
Buat masjid habis 10 juta tapi ada untuk imam tok khatib tak semaya. Pala buat boleh, pala semaya tak ada kita. Tapi wak kubur ni penting dia motor masuk tak tubik berjuruh sungguh. Boleh pala kita hingga sampai kiamat. Nah, jadi alhamdulillah kalau kita pergi ziarah di Madinah, kubur Baqi' nama. Nah, Baqi', kubur Baqi' ni kubur yang bersejarah. Siapa pergi Madinah tu nampaklah 10,000 sahabat lebih duduk dalam tu. Dan ulama-ulama Mesir, salah satu padanya Syekh Ghazali dan Syekh Sayyid Tantawi, Syekh Al-Azhar duduk situ juga. Syekh Muhammad Ghazali ni sejarah dia, mati dia Mekah, belum pada dia mati ni dia berdoa, ya Allah matikanlah kami di tanah di Madinah. Ketika duduk Mesir lagi, matikanlah kami di Madinah. Anak-anak dia kata tak mungkin, bagaimana kau nak mati kita duduk Mesir. Tiba-tiba dia pergi buat peracum, dia buat satu seminar di sana, siapa ajar dia mati. Nah, mati di Riyadh, Raja Saudi tu ambil kapal suh pergi tani sebagaimana dia cita-cita. Ini panggil ulama. Nah, ulama kata orang gali kubur ni, Syekh Ghazali ni pelik, payah nak tani dia. Payah lagu mana? Gali jumpa batu, gali jumpa batu. Nah, lepas pada tu jumpa satu tempat yang mudah gali dan boleh gali. Tiba-tibanya di antara tepi nak tani Syekh Muhammad Ghazali adalah ulama hadis dan ulama tafsir duduk tepi tu, para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak saya duduk lain, duduk tepi sahabat Nabi. Allahu akbar. Muslimin yang dirahmati Allah. Dan kubur, kalau kita kelih kubur Uhud, syuhada Uhud, semenjak daripada masa Nabi hingga sampai sekarang ni masih ada lagi. Kubur Ma'la ada lagi. Pasal tu kalau kita buat kubur hari ni, jelas kubur tadi akan jadi kubur ila man yarisallahu al-ardha wa man 'alaiha, ila an yarisallahu al-ardha wa man 'alaiha, sehingga sampai kiamat. Nah, jadi alhamdulillah muslimin yang dirahmati oleh Allah, kubur ni ada seorang nak curakit daripada Kuala Lumpur. Saya pergi jumpa satu kali dengan dia di KL. Kubur mak dia ni 30,000 duit Malaysia, 300,000 lebih buat kubur mak dia. Buat ngasih romik langap gapo cukup molek. Dan setengah tadi daripada Johor apa, hari tu dia mari jumpa di Nara ni. Dia kata kubur sini dia nak pasal Quran 24 jam. Ada orang jaga gapo demo nanti upah anak-anak. Sebenarnya kubur tadi dia tak perlu comel, tak perlu baik. Yang pentingnya amalan kita. Yang pentingnya amalan kita lah nak duduk sekali kita di dalam kubur. Comel luar, comel isi luar ni tidak bermakna kalau amalan kita tidak baik. Muslimin yang dirahmati oleh Allah. Dan juga gua tengah malam ni Nayuk tak sedap ni kita seorang ni kalau kau tu kena banyak orang kau. Jadi sedekah jariah ni muslimin yang dirahmati oleh Allah. Kalau kita kelihnya khususnya kita duduk dalam bulan Syaban nak masuk bulan Ramadan ni, boleh jaga kita daripada neraka. Fattaqun nar walau bisyikit tamrah. Kita dengar semua hadis ni. Sebiji butir tamar, sebelah buah tamar tak boleh jaga kita daripada neraka Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita dengar kata seorang lelaki yang boleh duduk bawah bayangan arasy Allah taala
Nah, dia sedekah sebelah kanan, dia sedekah sebelah kiri, tak tahu kata tubik berapa. Rajulun tasaddaqa bisadaqatin fa akhfaha. Seorang lelaki sedekah patu susu hatta la ta'lamu shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu. Sebelah kanan tak tahu sebelah kiri. Hari ni kita kena buat juga ni. Tapi jangan bubuh, jangan kita kelih dulu buh duit dalam poket ni. Nah, gak kelih patu Allah tak tahu berapa tubik, tahu dah kata 20 kuk soyak tu. Dalam hadis ni nya, duit yang duduk dalam poket kita tak berapa tak tahu. Yang pentingnya pejam mata, Allah tangi, waktu tubik bui. Tuan dia tak tahu kata berapa waktu tubik saat ni. Kita pernah buat dalam hidup kita. Ada seorang nak turakit orang Saudi, kalau kita pergi Mekah ni, di dalam kawasan Tanah Haram ni ada satu masjid nama Masjid Aisyah Ar-Rajihi. Dah. Sak Fakru dah, doktor dah. Saya pernah pergi di situ. Pernah pergi dan ziarah masjid ni. Masjid cukup canggih. Tempat semandi mayat dia mandi sini, lepas tu pergi semaya di Masjid Haram. Tempat mandi mayat ni supaya 4 belah dah. Ada 2, 3, 4 katil tempat mandi mayat dia. Tempat tahfiz Quran, bawah bombing, bawah tanah, dan juga tempat iktikaf 10 akhir. Hak peliknya iktikaf 10 akhir ni dia bagi 2 geruk. Geruk hak darah tinggi, kecil, manis, buah pinggan duk suku. Jadi masjid dia. Nah, hak pesen kecil manis, duk suku. Hak sehat-sehat gagah-gagah ni duk suku. Makan ni tak supo. Puak kecil manis darah tinggi ni bomo pergi sendiri turak supaya kita duduk rumah sakit. Kata orang ni kena makan gapo etek tak boleh makan masuk iktikaf tadi. Tak ada orang cerak rumah kita di situ. Nah, lepas pada tu saya naik can kedua, can ketiga tadi, ada stesen radio dan TV tai tot sot. Dan cermin. Tanah bawah tadi dia boboh cermin nak matahari jatuh nampak pas bawah tadi. Saya tanya Caw Nati hak bawa saya pergi, saya kata habis berapa masjid ni? Dia kata tuan dia sendiri tak saya tahu habis berapa. Syekh Rajihi sendiri pun tak saya tahu kata masjid dia buat ni habis berapa. Ya penting buat wisudah masjid. Kenapa? Karena kalau dia tahu berasa takut saya. Allahu akbar. Takut Allah banyaknya. Kita ni kalau kita buat rumah pun kita tangguh peramannya. Nak 3 juta kau, nak 2 juta lebih pada tu jadi tak lah kita. Tak. Orang ni ikut habis berapa. Yang pentingnya dia tak tahu habis berapa. Dan tak ada siapa tahu kata habis berapa masjid. Hak ni serah pada Allah Ta'ala. Masjid cuba kita bayar masjid duduk di tanah haram, tempat molek, tanah luah. Lepas tu canggih cukup. Rabuk tempat tahfiz, tempat gapo cukup. Subhanallah, comel sungguh. Tak ada pernah kelih lagi. Saya tak pernah kelih lagi masjid comel. Supaya Masjid Aisyah Rajihi yang duduk di Mekah. Yang pentingnya nak ayat kata, ibadat yang kita buat ni perlu satu amalan yang kita ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga kita tak tahu habis berapa kita. Hak kita tahu tak apalah hak tahu tu, tapi kena ada dalam hidup kita. Kita buat, kita bui kepada satu-satu ongkon, satu-satu nuaingan, tak tahu. Hak orang tahu tak ada apa, hak molek untuk nak senap-sanu pakat-pakat bui. Tapi hak tak tahu ni pun kena ada sirran wa alaniyah. Ibu bapa yang dirahmati oleh Allah, ini sedekah hari ni satu penyakit yang timbul di tempat kita, bukan penyakit corona, bukan penyakit tu, penyakit ni penyakit kerah hati. Hati kerah. Hati kerah ni payah klinik tak ada sangat. Nah, kalau penyakit jantung tu tak payah, pergi bomo fadil, bomo mana ikutlah. Tapi penyakit kerah hati kerah ni payah.
Nabi SAW royak samun perai kepada kita siapa hati kerah. Bukan tak keng deh. Hati kerah ni royak gapo pun tak dengar, Quran pun tak masuk, hati pun kerah, jadi kerah belaka. Idza aradta an tulayyina qalbak, kalau kita nak, idza aradta talyin qalbik, kalau kita nak pelembut hati kita, fa'atimil miskin, tak boleh makan kepada pakir miskin. Allahu Akbar. Orang yang minat jamu ni, dia berasa mi kuamsu apabila jamu makan, khususnya dalam bulan Ramadan. Berasa kata puas hati, berasa mi kuamsu orang boleh makan umur kita. Ini ubat yang paling besar untuk nak pelembut hati kita. Wamsah ala ra'si al-yatim, dan gisapuh kepala anak yatim. Hari ni siapa ngaku kata hati dia kerah jauh daripada Allah, selain daripada kita ziarah kubur, selain daripada kita sedekah, ialah kita gisapuh kepala anak yatim. Anak yatim yang ada di dalam keliling-keliling kita. Kita boleh bui berapa? Boleh bui sorang-sorang, dua-dua. Tak boleh bui setiap minggu, bui tiap bulan, tak boleh tiap bulan, setahun sekali. Itu adalah ubat yang penting untuk nak baiki hati kita, nak berdekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Hati ni apabila dia kerah, muslimin yang dirahmati oleh Allah, jadi susah nak terima kebenaran, wal iyadzu billah. Ibu apa yang dirahmati oleh Allah, dengan sebab sedekah ni juga sebagai payung kita di bawah, payung kita yang kita nak payung ketika kita berada dalam kepanasan di hari kiamat. Allahu Akbar. Nah, kita nak teduh mana? Tak ada tempat nak teduh, salah tak ada apa rasa, payung tak ada. Yang nak teduh bolehnya tahta zilli sadaqatihi, di bawah teduh yang sedekah dia. Siapa sedekah banyak, payung dia luas, boleh duduk tempat teduh. Itu Nabi SAW dah cerita. Yang pentingnya Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, Nabi ada sebut kata, salah satu daripada pintu syurga nama babus sadaqah. Babus sadaqah. Dia mau tanya Ustaz, wi berapa dah? Ustaz dia musuh kecek dah. Ada satu rekan suk tu, Ustaz duk kecek bak sedekah gini, dia tu cuba tanya orang hok duk kecek wi berapa kok, kena ke dia. Lepas tu kita jawab, atau kalau kita sedekah kena ayat ke dia ke? Berasa bekih lalu itu apa? Jadi Ustaz Nasir suruh kecek bak ni. Suruh kecek bak sedekah ni, kecek bak sedekah lah ni kan. Jadi di dalam satu syurga ni ada babus sadaqah, pintu nama khah dan nama babus sadaqah. Nabi ada sebut kata, faman kana min ahli salah du'ya min babis salah. Di hari akhirat ni ketika nak masuk syurga, orang minat semaya dia cukup, semaya dia tepat, semaya dia betul, du'ya min babis salah. Pintu syurga yang nama babus salah panggil dia, hei Muhammad, hei Abdullah, masuk kau ni. Wa man kana min ahli jihad du'ya min babil jihad. Siapa berjihad di jalan Allah, pintu di dalam syurga nama babul jihad panggil dia, nama siap-siap dah. Bukan kata ginyada nak masuk syurga dah, dia ada nama weh. Dah. Dia ada orang panggil, ustaz nak mari malam ni orang panggil, dia mau tak panggil nak mari tak boleh, mari dengar boleh lah, nak atas hati tak boleh, bukan tepat lah. Nah, lepas tu di dalam hadis ni juga, wa man kana min ahli sadaqah du'iya min babi sadaqah. Siapa sedekah banyak di atas dunia ni, dia panggil masuk syurga ke melalui pintu sedekah. Wa man kana min ahli siyam du'iya min babi rayyan. Siapa yang puasa banyak, ada satu pintu nama bab rayyan.
Pintu nama pintu syurga ni. Babus sadaqah, babul jihad, babus salah, babus sadaqah, babul rayyan. 5 dalam hadis ni. Kalau tanya malam ni, kita nak masuk pintu mana weh? Nak masuk kok natang tak boleh weh, pintu natang ni orang panggil. Orang atas panggil pintu natang. Nak masuk pintu jenela tak boleh. Dia ada kok pintu dia. Pas tanya hari ni muslimin, kita ada pintu mana agak-agak kita yakin kata pintu ni kita boleh masuk ni? Pintu babus siyam ni, babur rayyan ni kita yakin dak puasa kita boleh masuk kau ni. Kau puasa kita penuh dengan mengupak, dok kata huduh ke demo. Tak ada jalan. Kelih babus salah pula, semaya tak kena dengan waktu dia, semaya tak betul. Kalau semaya pun supaya pun caku tanah dah. Tak ada jalan. Kalau sedekah pula, pilih-pilih duit hak kertas, hak buruk-buruk tu. Tak ada jalan juga. Pas nak masuk pintu mana hak itu? Hari ni kita kena pilih. Kata kita nak masuk syurga melalui pintu mana, tapi Abu Bakar ni hebat. Abu Bakar kata lagu mana? Qala Abu Bakar ya Rasulullah, ma ala man du'iya min tilkal abwab min darura, fahal yud'a ahadun min tilkal abwab kulluha. Orang nak masuk syurga ni kena masuk pintu nisa ya, Abu Bakar kata. Nak masuk pintu sedekah, pintu lain tak boleh masuk. Ya Abu Bakar ayatnya jadi. Adakah fahal yud'a ahadun min tilkal abwab kulliha, adakah pintu semua pintu 5 pintu tak dipanggil orang seorang? Allahu akbar. Abu Bakar cita-cita dia nak masuk syurga bukan satu pintu dak. Kalau 5 pintu hadis Nabi wayak saat ni nak masuk belakang kok ni. Tuan seorang nak masuk 5 pintu lagu mana tak tahu. Nak we panggil dia seorang. Nabi kata lagu mana muslimin rahmatullah. Nah, Nabi kata na'am wa arju an takuna minhum. Nabi kata ada pintu-pintu syurga 5 butir pintu yang kita sebut saat ni panggil orang seorang. Dan saya harap kata awak Abu Bakar salah satu daripada pintu syurga duk panggil awak masuk. Allahu akbar. Kelih Abu Bakar mak tu cukup. Dengan sedekah, dengan semaya, dengan berjihad, dengan tu, dengan ni cukup. Sehingga Nabi kata pintu-pintu tu nak panggil Abu Bakar seorang. Kita boleh masuk pintu rayyan tak pada babur rayyan insya-Allah taala. Muslimin yang dirahmati oleh Allah, banyak hadis-hadis Nabi yang kalau kita nak sebut tentang fadilat-fadilat sedekah dan kebaikan untuk nak bericak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Saat ni satu soalan menarik Cikgu Nasir tanya saat ni. Saya tak berhenti, saya makan nasi dah saat ni. Dia motok ke mana di Sungai Padi dia jamu nasi hingga kenyai. Kita tak berhenti pun tak apa lalu ni. Tak lapar lagi lah. Pukul 12 dah. Kau dah pukul 12 dah. Selonggor ustaz tak cakap juga. Jadi soalan yang Ustaz Fakhruddin ataupun Ustaz Nasir tanya saat ni, ke kita nak sedekah ni nak agak anak kita kau lagu mana? Kau kita buat sendiri. Allahu akbar. Nabi kata afdalus sadaqah anta saddaq wa anta sahihun syahihun. Sebaik-baik sedekah ke kita duk sihat dan kita perlu kepada duit. Wa ta'mal ghina wa takhshal faqr, dan kita nak kaya dan tak susah. Allahu akbar. Tu sebaik-baik sedekah. Dan juga afdalus sadaqah juhdal muqil, ketika orang tak ada pos karo di dalam Mesir pada masa tu, dia mau kepung Gaza, Israel kepung Gaza pada masa tu. Patu orang Mesir ni pakak sedekah, pakak bui, kerana makan ni pun tak ada, beras pun tak ada, gandum pun tak ada. Orang dia lah, saya duduk dengar cerita orang dia, hidup minta ketuk pintu, siapa nak sedekah pada Gaza, mari beras, mari gandum. Salah satu daripada sains saya duduk ngaji sekali lah, dia duduk cerita lah. Dia kata dia pergi rumah seorang lelaki tadi, waktu baik dalam rumah dia,
setengah kilo gandum. Dia kata dia ada cuma ni anak wi. Kata saya inilah adalah sebaik-baik. Kemungkinan kita beri 10 kilo pun kita ada segudai rumah berah ke? Tak ada masalah. Tapi orang ni ada setengah kilo ni dalam rumah dia, tapi dia sanggup beri kepada orang yang duk susah. Allahu Akbar. Muslimin yang dirahmati oleh Allah. Dan juga sedekah ni, terkadang kita faham kata sedekah tadi kena beri kepada ungkon tu ungkon ni. Hak tu memang cerak dah. Tapi ar-rajulu idza anfaqa nafaqa ala ahli yahtasibuha kana lahu sadaqah. Oh ni kecek susah sikit ni. Kan orang mau retin nak mengaduh kata tok laki kopi ustaz ngasai kedai kopi dah bayar habis bawa kelik di rumah lecu tak ada beli sepotong rabuk dia duk mengepek. Oh, punya di kedai kopi poe kaya dah bayar habis. Nah, kelik rumah tak pernah beli dia tu. Hak ada so lagi sedap lagi, hak so lagi. Hak sungguh lah ni bukan bohong ni. Dia tahu ustaz kita ni ada gaji. Lepas tu tok laki pun ada gaji juga. Cuma dia kata dia 4,000 kok boleh tak cukup dia tu. Lepas tu kita ambil duit gaji kita kepada tok laki. Lepas tu boleh tak kita tak halal dia makan-makan ni hak saya cari dia tu. Ha yang jadi. Dia tanya kata boleh ke tak kita tak halal tok laki makan hak itu. Aduh. Nah. Kita tak sehalal dia tu. Satu buat itu kena beringat. Sembahyang cukup, puasa cukup, hari akhirat nanti kena kih bini tak halal makan ni hak dia. Masuk neraka itu. Ada asal-pasal. Hari ni orang tok laki bui nafkah kepada bini ni sebenarnya boleh sedekah, boleh pada sedekah. Orang dulu anak ramai palo 10 orang, misal sogu ni berah des minggu misal palo sedekah banyak lagi. Saya sendirian adik beradik 12 orang. Oh boleh pala banyak ayah. Nah. Boleh pala banyak. Kenapa? Karena keluarga besar kau banyak lagi pala. Nah. Jadi nafkah yang kita beri kepada pukul 12 tunggulah. Nafkah yang kita beri kepada anak kita, bini kita itu adalah dikira kata sedekah. Nah. Ibu bapa yang dirahmati Allah. Dan sedekah lagi ialah sedekah dengan orang yang paling dekat dengan kita. Saya dengar satu sejarah. Dan di dalam khutbah ni, khutbah negeri Arab lah. Ada seorang lelaki tadi mimpi Nabi SAW. Lepas tu Nabi wayak lah. Nabi wayak ke dia, awak pergi jumpa dengan orang sekian. Kata Nabi kira salah dalam mimpi lah. Dia ni bangun, sudahlah nak cari siapa, wayak nama tapi tak wayak tepat. Jadi Nabi pesan suruh Nabi kira salah. Jadi dia bangun ni pasal susah hati lah, kerana Nabi pesan ni nak pergi tak kena dari mana tu. Malam esok mimpi pula. Nah kata awak pergi jumpa dengan orang ni rumah sekian, duduk soy sekian, tapi berlaku di Mekah lah ni. Nah boleh alamat, boleh nama dalam mimpi dia. Orang ni start kereta pergi cari orang sekian, betul dengan hak Nabi ayat dalam mimpi sallallahu alaihi wasallam. Lepas tu pergi ketuk pintu, dia tanya ada kerja ke apa. Dia kata dia mari ni ada hajat, tapi syarat awak kena royak lah gapo hak awak buat, baru saya nak royak kata gapo hak saya mari ni. Kerana saya nampak Nabi pesan satu perkara pada awak. Jadi dia ni nak tak royak pun takut rugi. Nabi royak gapo tahu. Dia kata tak apa, kita pakak. Dia kata Nabi kira salam kepada awak, patut awak kena royak gapo kau amalan awak ni menyebabkan saya nampak Nabi dalam mimpi ni, patut royak suruh kira salam kepada awak. Dia nak royak pun janji dah, tak royak pun muka janji dah. Tak apa, dia kata gini, dia kata dia ni sebenarnya dia ada
jiran tepi rumah ni tok laki dia mati. Botok laki dia mati tu ada anak yatim amal lah dia tu. Anak yatim. Lepas tu dia tu kelih tak ada orang nak cara kepada keluarga dia ni, dia kata tak apalah dia ambil gaji dia setengah on pergi kepada hak tok laki dia mati tadi. Dengan hak sebelah ni tak tahu kata siapa on lah. Kerana dia jiran ke, dia tahulah milik banci gapo cara dia tu. Jadi setiap bulan dia ambil duit gaji dia setengah, separuh. Manakala gaji 30,000, 15,000 kepada anak yatim, 15,000 kepada keluarga dia. Duk main lagu tu lah. Sehingga nampak seorang itu nampak dalam mimpi kata Nabi ke salam kepada dia. Kerana amalan yang dia buat kepada anak yatim dan amalan sedekah yang dia ikhlas pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi oleh itu insya-Allah taala saya rasa pada malam ini cukuplah. Nah, ada program gapo lagi tak tahulah ni lepas pada ni. Tapi saya rasa insya-Allah pada masa esok hari pula ni banyak orang lagi malam esok dah. Takut habis malam ni esok pakat tak tubik misalnya. Dan insya-Allah malam esok kita pakat tubik sekali lagi dan saya terima kasih kepada pihak yang buat program pada malam ni. Dan alhamdulillah kita ditabar ni masya-Allah orang yang ada kunafat. Dan ada Fakhruddin, ada Acang Wei Amre, duduk di Monoro, dan ada Dr. Muhammad, dan orang-orang yang ada kebolehan di dalam tabar kita ni masya-Allah. Dah. Nah, mudah-mudahan kita doa pada Allah Subhanahu Wa Taala, moga-moga Allah Taala masuk kita dalam bulan puasa pada tahun ini dengan dapat maghfirah dan dapat malam Lailatul Qadar. Dah, saya sekadar tu dulu malam ni, saya rasa cukup. Nah, takut tengah malam. Nah, aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum wa afawwidu amri ila Allah. Innallaha basirun bil ibad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.